Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berikut adalah inovasi terkini saya, iaitu mengenai penjaminan kualiti. Okay, sebelum saya tunjuk inovasi, saya terangkan dulu apa tu penjaminan kualiti. So, penjaminan kualiti ini adalah dalam pentadsiran berasaskan sekolah PBS. Okey. So, yang saya nak terangkan adalah mengenai penjaminan kualiti khas kepada pentadsiran bilik darjah. So, di sini ada penjaminan kualiti. Okey. Saya tak sentuh lagi mengenai yang penjaminan kualiti di sini. Cuma saya nak terangkan penjaminan kualiti ini dia ada 4 komponen. Itu 4 borang, 4 komponen yang perlu dilaksanakan dalam penjaminan kualiti. Okey, itu pementoran, pemantauan, pengesanan dan penyelarasan. Okey. So, ini berlaku dalam PBS. Okey. Ini adalah proses dalam PBS, iaitu bagaimana kita membuat penjaminan kualiti di sekolah. Okey. So, pementoran dia ada borang dia. Okey, saya tak mau sentuh yang lain. Saya nak tunjuk borang. Okey, dia ada PKM 1 dan PKM 2 untuk pementoran. Pemantauan pula dia ada borang PKP 1A, PKP 1A, ada 2 jenis PKP 1A, di mana instrumen untuk 1A ni adalah untuk pentadsiran sekolah, iaitu PBD. Untuk 1B adalah untuk pentadsiran pusat, iaitu peperiksaan. Okey, di mana untuk IPSR telah dimansuhkan, so yang PKP 1B ni tak perlu diisi lah. Okey. So, di samping itu ada bahagian untuk kita buat laporan, iaitu PKP 2A. Okey, berdasarkan instrumen 2A ada 1A. So, yang 2B untuk pentadsiran pusat lah. Yang ini tak perlu isi lah. Okey, so penyelarasan kita ada borang, 3 borang juga, iaitu PKS 1A. Yang ini lebih kepada pentadsiran pusat. Okey, untuk pengesahan penskoran. Okey, so kita akan isi ni PKS 1B, instrumen diisi oleh penyelaras, dan PKS 2. Okey, yang ni adalah untuk penyelarasan. Okey, so nanti saya akan terangkan dengan lebih jelas lagi dalam borang yang saya dah buat. Okey, so yang ini adalah untuk pengesanan. Dia ada 2 borang. Satu adalah borang untuk diisi oleh kedua-duanya diisi oleh personal pengesan. Okey, kedua-duanya. Okey, nanti saya akan terangkan. Okey, so kita tengok pada borang dulu. Saya terang berdasarkan contoh borang yang saya telah isi. Ini adalah bagaimana kita nak isi borang-borang dalam penjaminan kualiti. Okey, so dalam penjaminan kualiti, okey, ini adalah borang-borang dia yang besar ni. Saya ada letakkan logo sekolah lah di atas. Okey. Ini adalah untuk pementoran, di mana yang borang ni selepas kita buat satu sesi pementoran, okey, merujuk kepada PBS tu, kita buat satu sesi pementoran. So yang ni diisi oleh mentee lah. Okey, sama ada dia lah prestasi ke, yang mana yang menjurus kepada pencapaian PBD itu, taklimat ke, kursus ke, kita boleh bagi cikgu-cikgu yang hadir pada hari itu dalam sesi pementoran kita untuk isi. Okey, untuk isi. Maksudnya mereka adalah sebagai mentee lah. So, isi borang ni selepas tu akan dikutip, borang-borang tersebut akan dikutip, dan tugas mentor adalah untuk mengisi persen daripada pernyataan tersebut. Berapa orang guru yang katakan ya untuk setiap pernyataan, dan berapa orang guru yang katakan tak. Okey, so ini kena isi percentage dia ni, okey, oleh mentor. Kalau yang tadi oleh cikgu-cikgu yang hadir, so yang PKM 2 ni oleh mentor.
Okey. Dan borang yang seterusnya adalah borang pemantauan. Yang ni beza dengan PKM 1, PKM pementoran tadi. Untuk borang pemantauan, kedua-duanya diisi oleh pemantau. Okay, bila kita memantau dalam kelas, kita kena bawa kedua-dua borang ni, iaitu PKP 1A. Okey, untuk kita nilai cikgu tu sama ada ini lebih kepada PDP dalam kelas lah. Okey, PDP dalam kelas kita boleh bawa borang ni untuk nilai sama ada instrumen ataupun latihan-latihan yang diberikan menepati standard pelajaran, lepas tu mentaksir apa yang telah diajar, menepati konstruk. Okey, yang ni semua sekali lah. So kita bawa ni dalam kelas. Okey, selepas tu selepas beberapa kali sesi pemantauan, mungkin kita pantau 6 orang, so kita akan tengoklah persen dia. Okey, persen sama juga kita akan tengok kepada pernyataan di mana yang memberikan persen ya dengan tidak. Okey, daripada contoh di sini 6 orang cikgu kita pantau. Okey, so kita kena tengoklah setelah daripada beberapa sesi pemantauan tu, kita kena tengok persen dia. Okey, itu untuk pentaksiran sekolah. Okey, so dua ni kena bawa. So yang ni lebih kepada pentaksiran pusat. Ini masa peperiksaan ataupun ujian. Okey, yang ni saya tak pasti, sebab pentaksiran pusat ni kalau dalam PBS adalah menjurus kepada UPSR. Okey, menjurus kepada UPSR. Jadi saya boleh nyatakan di sini bahawa kedua borang ini tak perlu diisi. Okey, hanya fokus kepada 1A dengan 2A. Okey, so yang ini tak perlu diisi sebab ini lebih kepada pemarkahan, iaitu pentaksiran pusat adalah UPSR lah. Okey, so yang ini tak perlu. Ini adalah untuk pengesanan. Okey, pengesanan. Okey, pengesanan yang ini juga kita boleh maksudnya semasa PDP. Yang ni pun boleh bawa semasa pencerapan juga. Ini untuk pencerapan, pemantauan, okey, pengesanan semua ni boleh bawa semasa borang-borang ni bila yang masa kita nak. Tapi buat pada hari yang berasingan pun boleh, ataupun buat pada hari yang sama pun tak ada masalah. Agaknya kan atas kreativiti kita lah. Okey, so yang ni boleh tanya kepada pentadbir lah. Okey, kalau saya di sekolah saya kita bawalah 4 borang ni sekali. Okey, so kita bawa dan kita tengoklah adakah menepati dokumen kurikulum sesuai dengan konstruk yang diukur. Sebab ini lebih yang ni sama aja. So kita kena bincang dengan cikgu-cikgu ni lah. Okey, kita kena bagi feedback kepada mereka lah apabila satu-satu benda ni tidak bersesuaian dengan kaedah pengajaran yang telah diberikan. Okey, so bolehlah bawa sekali ni dengan pengesanan ni. Okey, kemudian PKS 1A ni yang ni adalah pentaksiran pusat. Maksudnya UPSR jugalah pentaksiran pusat peperiksaan. Okey, ini pun tak perlu. So untuk penyelarasan kita boleh laksanakan yang ni. Kita boleh bawa borang ni 1B dengan PKS 2. Okey, PKS 2. So PKS 1B ni di mana kita menilai. Okey, kita tengok dari segi guru mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang selaras tentang panduan persekolahan, guru kompeten dan menjalankan pemeriksaan kerja. Ini pun kita boleh bawa semasa semasa kita buat pencerapan. Okey, so ada berapa borang situ kita boleh bawa semasa pencerapan. Okey, dan kita kena isi jugalah untuk yang ni. Okey, so hanya borang ini sahaja, yang pementoran sahaja yang perlu diisi oleh guru sendiri. Okey, menti. Tapi yang kalau borang ni siapa yang melakukan tu, dia akan isi semua borang tersebut. Okey, itulah. Kalau nak buat pada hari yang berbeza pun tak apa, pada hari yang sama pun tak apa. Okey,
janji kita memenuhi pernyataan yang ada. Okey. So yang itulah yang saya boleh terangkan sikit mengenai penjaminan kualiti. Boleh rujuk kepada pentadbir masing-masing untuk kefahaman yang lebih jelas lagi ya. Okey, itu adalah contoh borang yang saya tak inovasikan lagi. So borang yang saya inovasikan dia lebih mudah. Okey, dia lebih mudah. Okey, so kita tengok kepada pementoran. Okey, pementoran ini adalah borang pementoran yang saya dah inovasikan. Okey, ini tengok. So guru-guru hanya perlu lengkapkan bahagian analisis. Ni, bahagian ni saja. Okey, so guru akan tulis nama, lepas tu mereka akan pilihlah ya atau tak. Okey, pertama sekali yang ni kita kena lengkapkan lah, siapa nama mentor, apa tajuk dia, apa semua ni kena lengkap lah. Okey, bila dah selesai, kita akan, kalau macam sekolah saya, kita guna Google Drive. So kita akan sharing menggunakan Google Drive tu. Cikgu-cikgu akan isi lah, isi nama, lepas tu apa jawapan-jawapan untuk pilihan dia lah kan. Lepas tu nanti kalau sekiranya diperlukan dokumen tu secara nak print satu-satu untuk setiap cikgu, jadi di sini saya dah sediakan satu di mana dia akan detect apa yang cikgu jawab di sini. Okey, apa yang cikgu jawab di situ. Okey, so bagi arahan kepada guru, buat ikut kefahaman sendiri, jangan tiru yang kawan lah. Okey, so cikgu akan isi, so borang akan, kita boleh buat pilihan lah, kita nak download. Okey, untuk kita simpan dalam file. Okey, so yang ni dia tak perlu isi persen, tak perlu isi, semua ni akan auto kira. Okey, semua akan auto kira. So cikgu-cikgu tak perlu nak kira lah, dia auto kira, tak perlu isi. Yang ni semua tak perlu isi. Okey, untuk borang PKM2 itu untuk mentor. Okey, itu yang mudahnya di situ. Okey, yang ni pun tak perlu isi, hanya perlu isian ni sahaja. Bila isi ni auto, yang ni dengan yang ni auto. Okey, saya dah letakkan. So borang ni ada untuk semua. Okey, borang ni ada untuk semua. Okey, so saya dah asingkan satu pementoran. Pengesanan borang ni sama, tapi saya sama saja kaedah cara pengisian dia. So saya sesuaikan ikut ni lah. Okey, sama je kaedah pengisiannya. So borang dia saya ikutlah. Kalau borang pengesanan macam mana, borang ni macam mana. Okey. Okey, kemudian okey, so yang ni saya pun ada asingkan. So hanya ini saja yang akan diisi. Okey, pentadbiran sekolah. Sebab ini lebih kepada PBD. Kalau pentadbiran pusat, dia lebih kepada peperiksaan lah. Kalau dulu PSR lah. Okey. So borang B. Okey, yang ni borang B ni lebih kepada borang B yang ni. Ini yang kita akan isi. Okey, borang B. Untuk penyelesaian yang satu lagi PKS 1 borang A ni. Borang A ni saya ada satu bahagian di mana saya cuba buat untuk penskoran bahagian PBD. Cikgu tengoklah, kalau sesuai gunalah, kalau tak sesuai abaikan saja borang ni. Sebab borang ni sebenarnya dicipta untuk pentadbiran pusat, tapi saya cuba untuk buat pentadbiran bilik darjah. Okey, cikgu boleh tengok nanti. Okey, so itulah cara bagaimana kita mudahkan, dan saya buat secara online untuk sharing dengan cikgu-cikgu macam mana saya buat dalam secara online. Okay, cikgu tak payah tengoklah kepada dashboard data studio ni, sebab yang ni kena create. Okey, kena create sendiri. So bagaimana saya buat adalah saya gunakan Google Drive untuk pengumpulan data, di mana saya kumpul semua dalam penjaminan kualiti. Saya tajuk dia, folder tu adalah penjaminan kualiti.
Okey, so penjaminan kualiti ni dalam ni ada semua panitia. Okey, so setiap panitia saya akan bagi semua tu pemantauan, pementoran, pengesanan, penyelarasan. So panitia setiap kali buat akan isi borang ni. Okey, macam yang ni bila dia isi dia akan letakkan, okey, dia buka. Okay, contoh hari ni ketua panitia buat penjaminan kualiti iaitu pemantauan. So pemantauan tu kena tulislah kali ke berapa. Okey, tulislah panitia apa sebab nanti kalau print dia nampak cantik. Okey, lepas tu tarikh bila. Okey. So yang ni isilah, share dekat cikgu-cikgu, nanti isi share dekat cikgu panitia masing-masing untuk isi. Lepas tu yang ni auto semua. Ini boleh print. Okey, boleh print ikut nama lah. Boleh klik ikut nama. Okey, jadi mudah. Yang ni pun auto, tak payah nak kira-kira dah. Dia auto kira. Okey. Okey, so setiap kali tu bila dah siap, so cikgu boleh letakkan ini pantau 1. Lepas tu kalau ada lagi pemantauan, letak lagi 1. Pantau 2, pantau 3. Okey. Mungkin cikgu nak buat pemantauan 4 kali, buatlah 4 di sini. Okey. So saya tunjuk yang saya dah buat baru ni. Kita buat dialog prestasi, itu ada pentadbir lah. So kita buat pementoran di mana cikgu-cikgu dah isi. Okey. Pementoran, kita buat dialog prestasi. Cikgu-cikgu dah isi ni. Okey. So apa yang auto, adik borang ni akan naik secara auto, boleh print ikut senarai nama. Okey, ikut senarai nama. Dan yang ni auto, saya tak perlu kira dah lah. Saya adalah sebagai mentor, saya tak perlu kira sebab pengiraan dia auto. Auto kira. Okey. Itulah, dia akan jadi lebih mudah lagi kerja-kerja kita. So macam tu sajalah mengenai inovasi terkini saya, iaitu penjaminan kualiti. Pada mereka yang berminat, bolehlah PM saya dekat Telegram. Okey. Yang saya akan bagi Telegram saya dalam video ni. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.